Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS mengingatkan orang ramai supaya terus patuh dan mengamalkan langkah-langkah pencegahan COVID-19. Pengarahnya Datuk Dr. Christina Rundi menegaskan meskipun penularan COVID-19 terkawal namun pandemik itu belum berakhir. Beliau tidak menolak kemungkinan pandemik itu boleh menular kembali jika masyarakat leka dan mengabaikan langkah-langkah pencegahan yang ditetapkan. Datuk Christina juga berkata memandangkan sesi persekolahan untuk pelajar tingkatan 5 dan 6 akan bermula minggu depan, JKNS mengingatkan semua warga sekolah, terutamanya pelajar untuk mengamalkan norma-norma baharu dalam usaha memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 di Sabah. Dalam perkembangan lain, JKNS berkata kempen imunisasi polio Sabah disambung semula di semua daerah sejak awal bulan ini. Setakat ini, liputan imunisasi polio dos 1 adalah 82.8%, iaitu pertambahan seramai 10,326 penerima vaksin dalam masa 2 minggu. Bagi liputan imunisasi dos 2 pula, pencapaian bagi tempoh sama adalah 61.08%, iaitu pertambahan 96,579 penerima. Kedua-dua liputan vaksin disasarkan mencapai 95% Julai tahun ini. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Sabah akan menjalin kerjasama dengan penyedia platform ekonomi gig untuk mencarum pekerja mereka di bawah skim Bencana Pekerja Perkeso dan skim Aisaraan KWSP. Antara sektor yang mewakili pekerja ekonomi gig adalah sektor e-hailing, pengangkutan makanan dan barangan seperti Grab dan Foodpanda serta perniagaan dalam talian. Pengarah Perkeso Sabah Dr. Muhammad Ali Hindia berkata, langkah itu penting kerana kebanyakan pekerja dalam sektor ekonomi gig tidak mempunyai perlindungan diri termasuk caruman dengan Perkeso dan amat tinggi terdedah bahaya kemalangan di tempat kerja. Kami membuat engagement di setiap negeri dan location yang ada perkhidmatan sedemikian untuk kami approach peserta ini, mereka ini supaya mendaftar dengan Perkeso. Kita sedia maklum risiko sebagai pemandu Grab misalnya, Foodpanda, GrabFood dan sebagainya ini amat tinggi. Terdapat 5 penyedia platform ekonomi gig di Sabah yang berdaftar dengan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC dengan lebih 3,000 pekerja termasuk pekerja sambilan. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu bagi mengulas insentif yang disediakan kerajaan menerusi Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana. Kerajaan menerusi penjana menyediakan geran padanan RM50 juta khusus bagi mereka yang mencarum di bawah skim Keselamatan Sosial Pekerjaan sendiri Perkeso. Ia adalah bagi pelan caruman sebanyak RM232.80 seorang dengan kerajaan memberi sumbangan kepada pekerja ekonomi gig sebanyak 70% bersamaan RM163, manakala 30% bersamaan RM69.80 ditampung penyedia platform. 3 penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna mengaku tidak bersalah atas 2 pertuduhan rasuah yang didakwa dilakukan pada 2017. Mereka didakwa atas kesalahan meminta dan menerima rasuah bernilai RM600 sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan terhadap seorang pemilik kedai runcit di Beaufort. Ketiga-tiga penguatkuasa tersebut masing-masing sebagai penolong pegawai penguatkuasa KPDN KK KP29, pembantu penguatkuasa KPDN KK KP22 dan pembantu penguatkuasa KPDN KK KP19 yang bertugas di KPDN KK Cawangan Beaufort. Mereka dituduh di bawah Seksyen 17(E Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2019, Akta 694 dan Seksyen 16(E)B Akta yang sama yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24(1) Akta sama dan Seksyen 32 Kanun Keseksaan. Hakim Abu Bakar Manat membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 seorang dengan seorang penjamin dan menetapkan 10 Ogos depan untuk sebutan semula kes. Sabit kesalahan, hukuman penjara tidak lebih 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. 11 ahli Parti Keadilan Rakyat PKR bersama penyokong mereka dari seluruh Sabah mengumumkan keluar parti itu berkuat kuasa hari ini.
Bekas pengarah tugas-tugas khas PKR Sabah Datuk Nani Sakam yang mengetuai kumpulan terbabit berkata pihaknya mengambil keputusan itu berikutan hilang kepercayaan terhadap pucuk pimpinan pengerusi PKR Negeri Datuk Christina Liu. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Nani, antara yang mengumumkan keluar parti ialah Naib Ketua Cabang Sepanggar Muhammad Yasir Muhammad Yasin, Timbalan Ketua Cabang Keningau Risam Mail dan Setiausaha Cabang Tenom Misri Raisimin. Datuk Nani menjelaskan tindakan mereka keluar parti serta-merta bukan kerana desakan atau paksaan mana-mana pihak, sebaliknya kerelaan sendiri. Katanya tindakan keluar parti adalah perkara normal dan lumrah sekiranya wujud perasaan tidak puas hati terhadap perjuangan parti. Baik, sekian sumbangan berita dari Sabah petang ini. Budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Kembali ke Angkasa Puri, silakan Miza.